Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 ingin membuat pembentangan yang bertajuk Kata Tugas. Pertama ialah Siti Aida binti Kamaruddin. Yang kedua, Nur Fadilah binti Muhrasil Cil. Yang ketiga, Nurul Aina Najwa binti Muhammad Razib. Pengenalan. Morfologi bahasa Melayu adalah suatu bidang ilmu bahasa yang berperanan dalam mengkaji perkataan bahasa Melayu dari segi struktur, bentuk dan juga pergolongan kata. Struktur kata merujuk kepada susunan bentuk bunyi ujaran perkataan tersebut atau lambang. Lambang di sini merujuk kepada tulisan yang membawa makna kepada unit-unit bahasa tersebut. Bentuk kata pula merujuk kepada unit tata bahasa atau perkataan. Tata Bahasa Dewan edisi ketiga juga ada menyimpulkan bahawa golongan kata adalah dengan merangkumi kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat penting kerana tugas-tugas sintaksis yang dipikulnya. Kata tugas terbahagi kepada 4 kelompok. Yang pertama ialah kata penyambung ayat, kata prakausa, kata prafrasa dan pasca frasa dan kata pasca kata. Kata penyambung ayat ialah kata hubung. Kata hubung berfungsi untuk mencantumkan dua atau lebih ayat untuk membentuk ayat majmuk. Kata hubung mempunyai dua jenis, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama taraf sifatnya. Contoh ayat, Ali, Ahmad dan Halim pergi ke sekolah. Kata hubung pancangan pula ialah jenis kata hubung yang menyambung klausa-klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Kata hubung pancangan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu pancangan relatif, pancangan komplement dan pancangan keterangan. Kata prakausa pula terdiri daripada kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Saya akan ambil satu contoh, iaitu kata seru. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, terkejut dan sebagainya. Cara penggunaannya sesuai dengan intonasi nada meninggi. Sebagai contoh ialah perkataan Cis dan Aduh dalam ayat-ayat yang berikut. Cis, penakut rupanya. Aduh, sakitnya kakiku. Seterusnya ialah kata prafrasa dan kata pasca frasa. Kata prafrasa ialah perkataan yang terletak di depan frasa, manakala kata pasca frasa ialah perkataan yang hadir selepas frasa. Kata prasa dan kata pasca frasa terdiri daripada 9 jenis, iaitu kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata sendinama, kata arah, kata bilangan dan kata adverba. Saya akan ambil contoh, iaitu kata arah. Kata arah ialah perkataan yang hadir selepas kata sendinama dan sebelum frasa nama bagi menunjukkan arah, hala atau jurusan. Antara contoh kata arah ialah dalam, luar, atas, bawah dan sebagainya. Tambahan pula ialah kata pasca kata. Kata pasca kata ialah bentuk kata yang tidak dapat berdiri sendiri dan hadir selepas perkataan. Kata pasca kata ialah nya yang berfungsi sebagai kata pembenda dan kata penekan. Kata pembenda berfungsi untuk menukar sesuatu perkataan yang bukan nama menjadi kata nama. Contohnya, tingginya 5 meter. Datangnya tidak diundang. Seterusnya kita akan masuk kepada aktiviti pembelajaran abad ke-21. Inovasi dalam PDPC, tata bahasa berdasarkan modul tata bahasa pedagogi. Secara ringkasnya, inovasi berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud pembaharuan. Pembaharuan yang dilakukan oleh bakal pengajar adalah untuk memastikan objektif proses pembelajaran dan juga pengajaran dapat dicapai. Setiap aktiviti turut akan membincangkan tentang nama aktiviti tersebut, cara untuk bermain, objektif permainan dan juga impaknya kepada para pelajar.
Yang pertama ialah aktiviti ingat saya. Aktiviti ini akan dimainkan dengan cara pelajar akan menerangkan kembali tentang subtopik yang telah dibaca berkenaan kata tugas kepada rakan yang lain. Misalnya, pelajar A akan membaca subtopik berkenaan kata tugas, kemudian ia bertindak dan menerangkan tentang perkara yang ia pelajari kepada pelajar B. Objektif aktiviti ini adalah untuk menguji daya ingatan pelajar di samping dalam usaha untuk mengeratkan hubungan antara para pelajar. Impaknya, ia dapat meningkatkan daya ingatan di samping mengeratkan hubungan antara pelajar. Untuk gambaran yang lebih jelas di mana kita paparkan dialog perbincangan antara pelajar A dan juga pelajar B bagi aktiviti 1, iaitu aktiviti ingat saya. Seterusnya ialah aktiviti kedua, iaitu aktiviti cuba teka saya. Aktiviti cuba teka saya ini akan dimainkan dengan cara pelajar A perlu melekat kertas di dahi sendiri. Kemudian pelajar B pula akan bertindak untuk memberi pembayang berkenaan kertas tersebut kepada pelajar A. Akhirnya pelajar A akan bertindak untuk meneka kertas tersebut melalui pembayang yang diberikan oleh pelajar B. Objektif dan juga impak bagi aktiviti ini adalah objektifnya pelajar dapat mengenal pasti jenis kata-kata tugas, dan kesannya ataupun impaknya ialah para pelajar akan lebih mengenal pasti pelbagai jenis kata tugas. Bagi aktiviti 2 juga, iaitu aktiviti cuba teka saya, kita paparkan perbualan antara pelajar A dan juga pelajar B untuk lebih memahami situasi. Aktiviti ketiga ialah aktiviti bom kuis. Dalam aktiviti ini, guru akan bertindak mencabut soalan dari sebuah bekas, kemudian guru akan membacakan soalan berkenaan. Ahli-ahli kumpulan yang ingin menjawab soalan tersebut perlulah terus berlari ke hadapan untuk memegang botol dan juga menjawab cabutan tadi. Objektif dan juga impak bagi aktiviti bom quiz ini adalah dalam usaha meningkatkan keyakinan diri serta menguji tahap kefahaman pelajar mengenai kata tugas. Seterusnya, saya akan menunjukkan aktiviti iaitu kuis maya. Para pendidik telah mencuba pelbagai kaedah untuk memastikan penglibatan pelajar yang aktif semasa sesi PDP dijalankan. Salah satunya adalah dengan menggunakan platform pembelajaran berasaskan permainan. Oleh itu, saya akan menunjukkan aktiviti di mana saya akan menerangkan bagaimana pelajar dan guru mengaplikasikan aktiviti tersebut menerusi pembelajaran abad ke-21. Saya telah membina beberapa soalan di kuis word wall. Apa itu kuis word wall? Kuis ini sama juga seperti kuis puzzle di mana pelajar akan mengisi tempat kosong pada jawapan yang sesuai. Oleh itu, terdapat 2 aktiviti kata tugas yang telah saya sediakan kepada pelajar. Ayuh kita lihat kuis kata tugas 1. Saya telah membina soalan kuis dan memilih tajuk kata sendi. Permainan ini mudah dan menarik untuk dimainkan. Pelajar hanya perlu tekan jawapan kata sendi yang betul pada kotak yang telah disediakan. Sebelum itu, pelajar haruslah menguasai terlebih dahulu topik kata sendi tersebut. Ayuh kita mulakan. Okay, pelajar dapat melihat soalan dan juga pilihan-pilihan jawapan di bawah. Baju kurung itu saya beli, tempat kosong kakak. Jadi, pelajar dikehendaki memilih pilihan jawapan dengan kata sendi yang betul. Baju kurung itu saya beli untuk kakak. Jika pelajar menjawab dengan betul, ianya secara langsung akan tandakan betul pada jawapan yang dipilih oleh pelajar. Kita beralih kepada soalan kedua. Ibunya bekerja, tempat kosong, sekolah itu. Jadi jika pelajar salah memilih jawapan, ianya akan menunjukkan tanda pangkah dan menunjukkan jawapan yang betul. Dan begitulah untuk soalan-soalan seterusnya sehinggalah sampai ke soalan 10 yang telah disediakan oleh guru.
Setelah menjawab kesemua soalan, pelajar dikehendaki menghantar jawapan. Okey, di sini pelajar dapat melihat skor berapa anda telah betul. Okey, jadi terdapat ada papan mata, tunjuk jawapan dan mula semula. Menariknya, kuis ini juga pelajar dapat melihat papan mata iaitu kedudukan anda di tempat yang keberapa. Papan mata itu akan menunjukkan juga berapa mata anda dapat menjawab dengan betul. Ayuh kita lihat. Okey, pelajar harus mengisi nama. Contoh nama Alia. Okey, enter. Di sini pelajar dapat melihat beberapa pelajar yang telah menjawab soalan dan di manakah kedudukan anda. Contoh pelajar tadi bernama Alia telah berada di kedudukan keempat dan menjawab soalan, menjawab dengan betul. Okey, kita kembali. Pelajar juga dapat lihat kembali soalan yang pelajar jawab tadi di tunjuk jawapan. Pelajar juga dapat menekan tombol mula semula. Dari situ pelajar dapat mengulang kajilah semula soalan-soalan yang diberikan oleh pelajar. Baik, itu sajalah untuk kuis kata tugas 1. Seterusnya, kita akan beralih kepada kuis kata tugas 2. Kuis ini sama juga saya bina di platform Quiz World Wall. Cuma soalan ini berbentuk lain sikit, iaitu drag dan drop. Ayuh kita lihat kuis kata tugas 2. Sebelum menjawab soalan, seperti biasa, pelajar dikehendaki mengulang kaji terlebih dahulu definisi-definisi kata tugas. Bagi kuis ini sangat mudah dimainkan, iaitu pelajar harus memahami dan mengenal pasti kata kunci pada kotak yang disediakan. Ayuh, kita mula. Okey, sini pelajar dapat melihat di sini adalah kata kunci dan di bawah ini adalah definisi-definisi kata tugas. Jadi amat penting pelajar harus menguasai terlebih dahulu definisi-definisi kata tugas. Kemudian pelajar hanya perlu drag kata kunci yang sesuai dan drop pada definisi yang betul. Okey, contoh saja. Pelajar hanya drag dan drop pada definisi yang sesuai. Dan begitulah kepada soalan-soalan seterusnya. Setelah selesai menjawab, pelajar dikehendaki menghantar jawapan. Okey, sama juga seperti aktiviti kata tugas 1, pelajar juga boleh melihat berapa mata yang betul dan juga boleh mula semula untuk membaiki kedudukan anda di podium. Jadi, begitulah aktiviti kuis maya yang telah disediakan oleh saya dan mengharapkan pelajar dapat memanfaatkan kuis ini dengan baik. Terima kasih. Baiklah, nampaknya pelajar telah memahami bagaimana cara bermain kuis maya tersebut. Suka saya inklusikan kepada semua apakah dapatan aktiviti kuis maya tersebut. Ayuh kita lihat yang pertama. Para pelajar sebenarnya boleh mengakses platform dengan mudah dengan menggunakan komputer, tablet maupun telefon pintar menerusi laman web yang disediakan oleh guru. Yang kedua, secara umumnya, portal latih tubi ini membolehkan pelajar untuk memperkukuh kemahiran atau pengetahuan mengikut tahap kecerdasan masing-masing. Dan yang terakhir, secara tidak langsung, data ini dapat digunakan oleh pensyarah untuk meninjau sejauh mana pelajar telah berjaya memahami kandungan tajuk yang dipelajari secara kendiri dan memupuk sikap kebertanggungjawaban terhadap pembelajaran mereka sendiri. Kesimpulannya, dapatlah disimpulkan kemahiran berbahasa dipengaruhi oleh tahap penguasaan individu dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pada peringkat tertinggi. Pelbagai kajian telah dilaksanakan, baik dari segi bahan batu mengajar yang kreatif seperti kuis, perbincangan dalam kumpulan, komunikasi dan interaksi dua hala dan sebagainya.
Dapatan kajian yang dijalankan ini juga untuk memastikan semua pelajar dapat mengenal pasti dan menghuraikan kata tugas yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sehubungan dengan itu, pelajar yang mahir dalam penggunaan kata tugas dengan betul, sudah tentu dapatan kajian yang diperoleh dapat menambah lagi ilmu berkaitan kata tugas dalam bahasa Melayu dalam meletakkan fungsinya pada tempat yang sewajarnya, seperti melatih pelajar dalam menulis karangan dengan betul.